Awas benar nampak lah. Awas jogging tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Saya sharekanlah saya punya skrin ni sekali dengan slide. Saya harap semua nampak lah. Dan jangan risau, slide ni kita akan share. Dan yang paling anda perlu risau adalah penyerahan core yang pada sesi 1 2001 dan 2023 2001 2022 sesi 1 seperti yang dimaklumkan lah. Okey, untuk taklimat petang ini kita hanya mengimbas lah. Okey, kita dah boleh mula Okey, dah boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Untuk taklimat petang ni kita hanyalah mengimbas pada setiap semester berkenaan dengan penulisan core dan juga apa perkara yang kita perlu update lah di ujung semester dan juga di awal semester. Okey, dan sepatutnya minggu ini kita dah boleh cetak lah untuk core untuk semester yang sebelumnya, iaitu semester 2 2001-2022. Okey. Dan kalau kita dapat dekat WhatsApp group DTMK, kita ada buat ralat pembentulan untuk tindakan tuan-puan selaku penyara khusus. Original summary core dimasukkan semula ke dalam fail putih, manakala salinan summary core dimasukkan ke dalam FPK fail masing-masing lah. Dan memastikan semua original core penyara khusus dimasukkan ke dalam sampul kecil mengikut semester dan layan salinan dimasukkan ke dalam fail penyara khusus. Menandatangani borang pengesahan pengantaran laporan analisis summary core penjarahan khusus. Yang file berada di bilik dokumen penting. Kat belakang tu lah. Dan ini adalah untuk sesi 1 2001-2022. So untuk sesi yang baru, sesi yang sebelum ni, sesi 2 2001-2022, anda boleh buatlah selepas mendengar taklimat pada petang ni. Okey, kita akan mulakan taklimat kita, iaitu berkaitan dengan taklimat penulisan core pada hari ini 16 Ogos 2022 pada hari Selasa. So saya minta masa lah tuan-puan, dan saya minta masa tuan-puan untuk pada petang ini dapat luangkan masa lah sedikit sambil-sambil buat kerja-kerja lain tu boleh dengar lah. Okay. So benda ni kita mengimbas saja ataupun kita nak mengingat kembalilah apa tanggungjawab dan peranan kita dalam penulisan core ni. Okey, untuk atur cara kita pada petang ni saya akan buat taklimat ringkas tentang proses penyediaan core dan sedikit perbincangan analisa core lah. Okey. Kita ada proses penyediaan core dan juga perbincangan analisa core. Mungkin tuan-puan masih ingat-ingat lupa lah kan, setiap semester ujung sekali, satu semester sekali buat kan, mungkin lupa lah. So yang ini kita ingat kembali lah. Kadang-kadang saya pun lupa. So jadi kita mengingatilah di antara satu sama lain, kerana ingat mengingati ni adalah satu amalan yang baik lah. Okay, seterusnya. Okay, kandungan kita dalam slide saya, kita ada 3 lah. Proses pelaksanaan core berdasarkan MQA dan contoh penulisan core, tindakan pensyarah dan pensyarah khusus. Dia ada 3 poin utama lah. Proses pelaksanaan core berdasarkan MQA dan juga contoh penulisan core. Saya tengok sini lah, saya tengok file ni ada banyak lah contoh-contoh penulisan core lah dari segi reflectionnya dan juga tindakan pensyarah, apa yang pensyarah perlu buat dalam, dan juga pensyarah khusus dan juga pensyarah khusus, apa yang anda semua perlu buat lah, termasuk saya. Okey, seterusnya kita ni lah di Pemerintah Tunjuk Maklumat di Teknologi Digital. Okey, saya imbas kembali pada sebelum ni kita ada cerita pasal curriculum.
Okey, curriculum, konsep asas pembangunan curriculum. So yang kita sebelum ni kita tengok berkenaan CLO dan PLO lah. Okey, dan CLO PLO ni melibatkan kita punya core lah nanti. Okey. Itu peringkat khusus dalam masa open graduation ni, hasil pembelajaran program dan juga hasil pembelajaran khusus. Program learning outcome PLO kita imbas balik. PLO 1 practice information, PLO 2 analysis issue and provide solution, PLO 3 display information, PLO 4 demonstrate effective communication, PLO 5 demonstrate social skill, PLO 6 demonstrate ability to use information, PLO 7 demonstrate, PLO 8 demonstrate positive value. Okey, ini kita boleh tengok lah kita tengok dekat syllabus subjek masing-masing yang kita dimaklumkan tadi oleh Puan Siti Rohani tadi. Dah boleh download lah dekat SPMP masing-masing berkaitan dengan subjek khusus yang tuan-puan dapat untuk mengajar pada semester yang baru ni. Okey. Dan untuk ingat kembalilah, kalau kita pergi kepada laman web kita spmp.pmj.gov.my tu, kita akan nampak lah dekat ISM Politeknik Mersing unit pendidikan dan peperiksaan tu. Kalau tuan-puan tengok dekat sebelah kiri ada pautan utama. Dalam pautan utama tu adalah info terkini ISM. Dekat situ kalau tuan tengok dekat info terkini ISM tu, kita ada manual penggunaan lah sistem info pengguna tu, dan kita cuba tengok pada tata cara pelaksanaan pengisian markah mengikut MQA. Ini yang kita libatkan lah untuk core ni. Okey, tuan-puan kalau nak lebih lanjut berkenaan dengan tata cara ni, bolehlah download tata cara pelaksanaan pengisian markah mengikut MQA di page SPMP ISM dekat info terkini exam. Info terkini ISM, okey. Anda boleh dapatkan format PDF lah dekat sana. Okey, kita masuk pada proses pelaksanaan core berdasarkan MQA. Okey, kalau tuan-puan ingat kembalilah sebelum ni, itulah kehidupan kita di Politeknik ini sebagai pensyarah. Setiap semester kita ada ujung dan ada awal dan akhir je lah. So kita dah semester 1, semester 2, 2001, 2022. So dia dah di penghujungnya dan kita dah bermula dengan buku barulah untuk semester 1, 2022, 2023. Dan gambar ini menunjukkan bahawa pelarian pattern kita berterusan lah dari semester ke semester. Dengan pelaksanaan core ni sebenarnya kita umpama pelarian melalui pattern lah. Kalau dulu ada yang melari 4x100, tahulah macam mana lari 4x100 tu. Lari berganti-ganti. Kita lihat kat sini pelaksanaan core sebenarnya konsep dia beginilah. Dia tiada putus, dia ada kesinambungan dia. Walaupun penyaran khusus ataupun pensyarah khusus berubah, terutama pensyarah khusus, sebenarnya pelaksanaan core tu masih berjalan seperti biasa. Dia tidak putus di tengah jalan. Jadi inilah yang saya cuba gambarkanlah dalam pelaksanaan core berdasarkan MQA kita. Okey, slide seterusnya kalau kita tengok daripada persimpangan jalan ni, kita tengok daripada semester akhir. Ada komen apa tu? Slide. Oh, slide tak besar Nak besarkan. Okey, nak besarkan saya besarkanlah. Okey. Tak sure. Okey, nampak. Saya kecilkan sebab apa? Saya nak tengok muka saya kan. Tapi dah besar ni saya tak nampak muka saya. Okey, jadi kita sekarang sebenarnya dah habis dah semester akhir. Kita dah habis dah semester akhir. Kita nak ke semester baru. Jadi sebenarnya dengan pelaksanaan core ni, apabila kita habis saja semester akhir, pada minggu pertama, kalau kita tengok pada minit mesyuarat awal semester tu, perlulah dilaksanakan pada minggu pertama. Minggu kuliah pertama, semua pensyarah khusus dan juga pensyarah khusus yang terlibat perlulah mengadakan satu mesyuarat berkaitan dengan pelaksanaan core ni. Okey, pelaksanaan setiap subjek yang berlaku lah.
Okey. Dan ada juga persoalan tanya saya, macam mana kalau saya seorang saja? Adalah kalau awak seorang saja, jangan biarkan dia awak dalam keseorangan. Kita KPKP akan bersama-sama dalam mesyuarat tersebut. Katalah subjek saya, ada subjek saya lah, contohnya Siti Nurhani lah. Dia mengajar subjek semester akhir, satu kelas saja. Okey. Jadi dia tak ada partner untuk mesyuarat awal semester tu, bolehlah jemput saya sebagai KP dan juga KP track-track lain lah berdasarkan subjek masing-masing untuk bersama-sama dalam mesyuarat tersebut. Dan sebenarnya kita ada format lah. Tak susah, dalam format tu kita dah ada lah. Cuma tuan-puan perlu isi lah dia punya butiran-butiran selaras dengan apa yang dibincangkan pada ketika itu. Dan apabila kita buat mesyuarat awal semester tu, bermula pada minggu pertama, habislah sampai minggu ke-14. Okay. Mungkin dalam mesyuarat awal pertama semester tu adalah apa perancangan ke untuk sepanjang semester untuk subjek tersebut. Dan akhirnya kita akan cetak analisa core. Analisa core ni untuk pesara subjek. Okay. Kat situlah adalah reflection apa semua dan sebagainya. Dan dia ada nanti saya terangkan lebih lanjut kat awal slide tu. Dan seterusnya penyelesaian subjek akan cetaklah analisa core mewakili untuk semua program. Maksudnya kalau kita ada penjara subjek satu, ada persyarat-persyarat lain untuk penjara subjek perlulah untuk cetak analisa ni dan diberi dan buat simpanan lah seperti biasa kita buat. Dan pada akhir semester tu seminggu, dalam tempoh seminggu selepas keputusan final dikeluarkan, perlulah dibuat minit mesyuarat akhir. Okay. Contohlah sekarang ni kita dah berlalu lah sepatutnya kita dah adalah minit mesyuarat akhir semester bagi setiap subjek yang tuan-puan ajarlah pada semester tersebut. Okey. Mungkin ada yang 1 subjek, 2 subjek, 3 subjek, mungkin ada yang 4 subjek. Itu yang betul lah. Okey. Jadi kita ada minit mesyuarat akhir. Sepatutnya kita dah ada seminggu selepas keputusan final exam itu, kita dah buat dah minit mesyuarat akhir menjawab kepada minit mesyuarat awal semester. Okey. Dan akhirnya daripada mesyuarat akhir tu, kita ada satu borang CQI daripada kualiti. Daripada borang CQI kualiti tu, kita kena isi lah perbandingan apa semua. Kita ada contoh dan kita boleh download lah sebenarnya. Ini adalah gambaran seluruh proses lah pelaksanaan core kita pada setiap semester lah. Sebenarnya benda ni berulang lah. Kadang-kadang kita ingat-ingat lupa, kadang-kadang kita yalah masing-masing dah berumur kan. Yang mula-mula tu tak apalah, tak ada masalah. Jadi kita kena ingat ini prosesnya lah yang kita yang berlaku pada setiap awal semester dan juga akhir semester. Okey. Dan kalau kita lihat, kalau tuan-puan ingatlah pada minit mesyuarat yang lalu, khususlah bilangan 1 lah, kita ada format dalam situ, kita ada target pencapaian. Ini target pencapaian kan. Tuan-puan pernah berjanji dalam minit mesyuarat tu bahawa student perform achieve a grade C above 80% target kita. Selalu achievement 40% after 80% target kita. Ini adalah tuan-puan putuskan masa minit mesyuarat khusus pertama lah, minit mesyuarat awal lah itu. So tuan-puan ambil balik minit mesyuarat tu dan dimasukkan ke dalam cetak analisis core kohort baru. Yang ini yang saya kata tadi kan, untuk untuk pensyarah khusus. So ada yang tanya saya macam nak isi target ni. Itu juga saya pernah tanya juga dulu pada Siti Rohani, macam mana kita nak buat ni? Sebenarnya kita dah bincangkan, ialah awal semester kan, dah hujung semester ingat-ingat lupa. So kita dah target dah sebenarnya. Daripada minit awal mesyuarat tu kita dah target. Berapa persen? 80%, 80%, 85%, 70%. Dan ini bergantung kepada tuan-puan punya perbincangan lah. Kalau kebiasaannya kita ada yang ambil 80%, ada yang ambil 100% achievement. Itu kena perbincangkan dalam minit mesyuarat berdasarkan pensyarah yang mengajar. Okey. Dan target tu kita akan masuklah masa kita buat cetak analisa core baru tu, kita akan masukkan ke dalam kita punya target dan juga apakah sebelah tu achievement kita. Kalau lebih daripada target kita 80% tu, maksudnya kita berjaya mencapai sasaran yang di awalan tadi. Okay, ini kita boleh dapat di SPMP lah, yang minit syarat pertama dan awal dan juga cetak analisa core. Ini kalau tuan-puan ingat sebelum ni kita ada cetak lah
kita ada cetak course outline review report, CORRE, core kita, yang kalau kita ada WhatsApp dekat grup tu. Inilah contohnya lah, saya rasa semua dah nampak lah contohnya, contoh kepada core tu lah bila kita cetak keluar nanti, dan perlu ditandatangani oleh pensyarah sendiri, ketua program dan juga ketua jabatan. Dan tarikhnya ada masa lah, untuk tarikh-tarikhnya tu ada masa yang ditetapkan. Okey, kalau tuan-tuan tengok situ, yang utama lah bukan sekadar daripada segi target, segi target kita, yang terutama sekali target, yang keduanya adalah reflection kita. Reflection kalau kita tengok ada dalam point 6 lah. Okey, 6 reflection dia kata komen dan cadangan, achievement dan pencapaian. Ada cadang ataupun komen lah. Okey. Achievement dan juga pencapaian, cadangan atau komen lah. Okey, kat situ kalau kita perhatikan, kita boleh lihat lah cadangan tuan-puan, berdasarkan, ini saya ambil contoh yang sebelum ni lah. Tapi sebenarnya dekat depan saya ni adalah contoh-contoh lain, antaranya saya tengok dekat sini, Puan Zamira, antara ucapannya dalam komen ni adalah subjek ni adalah Computer System Architecture, dan pencapaian dia 100%, dan student performance dia 80%. Dan kalau kita tengok sini, pencapaian PLO komen je lah, dan reflection dia, pencapaian PLO boleh tambah baik dengan memperbanyakkan soalan-soalan pendek, digunakan selepas habis subtopik untuk utama yang melakukan topik teori dan letakkan platform web 2.0 untuk digunakan berulang kali pelajar dan sebagainya lah. So, ada juga yang bertanya dengan saya lah, cadangan PLO ni adalah yang lebih, dia kata lebih besar atau lebih kecil lah cadangan dia. Betul tanda tu, tanda ada tu 50% kan. So 50% tu lebih besar. Maksudnya jika cadangan PLO baiki, jika PLO tu tidak mencapai bawah daripada 50%. Kita dah target tadi kan 80%, tiba-tiba tak dapat 50%. So apa cadangan dia? Okay, apa cadangan kita untuk mengatasi masalah tersebut? Okay, bolehlah dinyatakan dalam cadangan ataupun komen yang diberikan kat situ. Dan jika kita, kalau kita lihat, ada, saya tengok komen, ada yang lebih, walaupun dia mencapai target, okay, walaupun dia mencapai target lebih daripada 80%, banyak, contohlah dia bagi katalah dalam slide ni, kita tengok, tiada PLO kurang dari 50%. Pensyarah harus mengekalkan pencapaian sebegini pada sesi akan datang dengan membanyakkan latihan teori maupun praktikal supaya pelajar boleh mendapat grade yang baik. Ini dia tak ada suggestion apa-apa, dia cuma kata kekalkan momentum tu lah dalam memberi latihan teori. Ini yang melebihi 50%. Yang melebihi 50% dan mencapai target kita lah, lebih daripada 50%. Dan saya lihat sini, ada juga yang buat cadangan tiada. Tiada tu maksudnya tiada lah. Sebab cadangan komen tu, jika ada PLO yang kurang daripada 50%. Dan kalau tiadalah. Tapi kalau ada dekat achievement tu, dia akan beritahu lah secara keseluruhannya semua CLO telah melebihi sasaran. Pelajar mendapat grade yang lebih baik pada sesi ini. Itu yang saya mulaan tadi, kita mulakan dengan course learning outcome kita dengan program learning outcome. Itu yang saya buat pada mula-mula slide tadi. Okey. Dan komen dan cadangan tu, achievement tu lebih ringkas lah tetapi jika ada penambahbaikan pun dekat komen cadangan, dia komen dan juga cadangan. Jika kurang daripada 50%. Tapi ada juga yang beri cadangan jugalah walaupun dia dah melebihi 80%. Ada juga reminder lah, dia akan berikan keterangan memantau, mengingatkan pelajar. Mungkin berdasarkan pengalaman dia, pengalaman pensyarah sebelum ni, dia mengajar, dia boleh memantau, dia reminderkan diri dan pensyarah lain supaya memantau dan mengingatkan pelajar yang bermasalah dalam mengantar penilaian putusan agar dapat mengikut tarikh yang telah ditetapkan, mengikut minat pelajar dan mewujudkan suasana dua hala. Suasana dua hala. So dekat sini mungkin permasalahan yang berlaku lah ketika mereka mengajar, ketika online lah ni saya rasa ni. Jadi untuk sesi akan datang kita akan face to face kan.
Jadi tak akan ada masalah isu ni lah kaitan dengan itu cadangan dan komen lah. Kita tengok lagi ada tak komen-komen lain tentang core. Ada yang mencadangkan ulang kaji, itu adalah yang biasa lah Kita nak tengok ada yang tak yang lebih menarik ke. Memastikan semua pelajar dapat memahami semua topik yang dipelajari dengan baik. Ini cadangan untuk memperbaikilah PLO Jika bawah 50% kalau simbol tu. Kalau atas tu tak ada, pada saya tak ada jadi masalah lah kalau kita tiada cadangan ke atau apa. Kecuali macam ada kursus yang sebelum ni yang telah dijumutkan lah. Macam contoh sebelum ni ada CNS 443, DFS 443 dah dijumutkan. So dia tak ada komen dan cadangan lah. Sebab kursus pun dah tak ada. Okey, selain-selainnya lah kalau kita tengok ada yang komen lah masih belum ni yang masih belum dibuat CQI ni kena buat lah. Okey, kita ada masa untuk melaksanakan dalam tempoh diberikan. Tak silap saya minggu ni minggu ni lah kita kena siapkan laporan ni. So ini contoh-contoh lah. Yang tak belum buat tu dia akan tulis lah. Okey. Selainnya contoh memastikan pelajar menguap semua pilihan dengan bersungguh-sungguh. Itu biasalah tambah baik persoalan yang lebih baik. Pelajar mengantar semua pilihan di bidang dengan bersungguh-sungguh. Lagi pelajar semasa sesi kuliah. Dan ini yang pentingnya. Ini yang pentingnya. Setiap kali apa yang tuan-puan cadangkan dalam reflection tu, dia perlu ada continuous lah. Macam saya kata lagi tadi larian baton kan. Dia perlu disambung lah. Disambung contohlah tuan-puan kata perbanyakkan latihan kan. So kena buktikan lah kat mana dekat RMS ni. Jika melibatkan soalan latihan, ada bukti contoh soalan diberi. Contoh di SIDOS. Dia ada slide topik. Dan lain-lain lah. Jika cadangan melibatkan pengajuan program. Okey. Mungkin ada yang cadangkan lah. Saya tak nampak lagi dekat sini yang mencadangkan saya mencadangkan pelajar perlu mengikuti lebih banyak pengajuan program di luar untuk penambahbaikan pengalaman. Pelajar perlu melawat ataupun pergi ke mana-mana. Tak ada lah saya nampak sini, tak ada. Tak ada cadangan yang perlu pergi ke kawasan ke, pergi ke tempat lawatan ke, pergi tempat yang berkesesuaian dengan subjek ke, tak adalah. Okey, kalau ada dalam RMS tu, tuan-puan kena buktikanlah selepas masa akhir tu nanti tuan-puan kena buktikan telah melaksanakan lawatan di mana ke kan. Kena nyatakan. Itu sebagai buktilah. Ataupun contoh program-program tuan-puan cadangkan khusus bengkel, lawatan, game dan sebagainya lah. Ketika membuat reflection. Masa ketika buat reflection tu. Okey, tapi setakat ni saya tengok tak adalah yang buat yang nak kelawatan ke. Yang saya tengok sini semuanya berkata adalah. Ada juga yang mengatakan soalan contoh di sudah di select topik. Jika melibatkan soalan latihan, ada bukti soalan diberi. Macam itulah. Okey. So, jadi dengan dokumen berkaitan, apa yang kita perlu buat? Kita dah terangkanlah ni. Saya kata tadi, kita dah nyatakan tindakan. Sekarang ni apa yang kita perlu buat? Masa dah berlalu, tindakan pensyarah dan pensyarah khusus adalah termasuk saya lah. Okey, adalah pertama sekali adalah perbincangan antara pensyarah khusus dan pensyarah khusus. Tuan-puan sekarang ni dah bolehlah berbincang dengan pensyarah khusus dan pensyarah khusus, memandangkan tuan-puan dah ada dah ada subjek-subjek yang akan diajar untuk semester depan. Jadi tuan-puan bolehlah tengok siapa lagi yang mengajar subjek yang sama dan berbincang dengan pensyarah khusus. Jadikan dia satu mesyuarat, minit mesyuarat awal untuk kita penambahbaikan pada untuk semester akan datang lah. Itu perkara yang pertama lah yang tuan-puan kena buat lah. Okay? Dan sebenarnya perbincangan ni penting lah dalam selain daripada itu, tuan-puan sebenarnya boleh berbincang tentang pelaksanaan dari segi PB assessment yang terlibat, ada tak penambahbaik daripada assessment ataupun ada penagihan tugas dalam assessment kan. Dan pada saya dia perlulah
dia perlu berbincanglah dengan pensyarah khusus lain, sebab ada juga isu lah, ada isu pensyarah khusus yang sebenarnya ialah atas rekod mungkin semua boleh buatlah minit pensyarah awal tu, tetapi lebih baiknya benda tu berlaku dan dapat perbincangan daripada rakan-rakan pensyarah yang lain lah, terutamanya dari segi common core lah. Common core kita banyak pensyarah kan, ada satu subjek tu sampai 3-4 orang, jadi perlulah buat perbincangan antara pensyarah khusus, dan manakala yang mana pensyarah khusus atau pensyarah khusus yang mengajar satu kelas saja, contohnya semester akhir lah, biasanya semester 4 atau satu pun lebih banyaknya semester 5 lah, yang dia adalah pensyarah khusus dan dia adalah pensyarah khusus sahaja. Bolehlah jemput KP program masing-masing untuk buat perbincangan penambahbaikan dalam subjek tersebut. Dan seperti yang saya maklumkan awal tadi, iaitu berkenaan dengan cetak kos setiap pensyarah, masukkan hard copy dalam dalam fail pensyarah khusus dan fail core JTMK, fail core JTMK. So fail core JTMK ni ada di bilik pensyarah belakang lah, ada bilik belakang tu, bilik kualiti kita. Dan pensyarah khusus juga perlu masukkan hard copy dalam FAK. Dia ada 2 fail lah, kalau tuan-tuan tengok tadi, dia ada 2 fail, analisa core untuk pensyarah khusus dan juga analisa core untuk pensyarah khusus dan analisa core untuk pensyarah khusus. Okey. Masukkan hard copy dalam FAK dan file course JTMK. Dan macam saya kata tadi, dan penyudahannya kita akan proses minit pensyarah khusus akhir. Kalau belum buat lagi, kalau ada tuan-tuan belum buat lagi minit pensyarah khusus akhir yang lepas, okey, bolehlah buat. Boleh buat sekali dan menyatakan dan minit mesyuarat tu dapatlah membantu pada pensyarah-pensyarah yang baru ataupun yang akan menyambungkan tugas subjek yang tersebut. Dan akhir sekali tuan-puan kena buat ada satu borang CQI khusus, CQI khusus. Saya ada di kualiti. Kalau tuan-puan pergi kat WhatsApp group tu, tuan-puan nampaklah dekat atas sekali tu WhatsApp group, tuan tekan JTMK tu ada satu link kan, https mylink JTMK Syaman 5/4/2013 tu. Ni Syaman yang klik ni 2013 dah. Okey, jadi dekat situ tuan-puan tengoklah, dekat unit quality tu tuan-puan boleh nampaklah apa tu penilaian, bukan unit tuan-puan tengoklah kat sini ada borang CQI khusus. Ada cari kat situ borang CQI khusus. Okey. Dan bagaimana? Ada yang tanya saya, alamak, lupa lah dia soalan nak cetak. Ini biasalah kita dapatlah. So dekat ini tu saya nampak Kak Z telah pun email lah. Kalau tuan-puan tengok kat email TVET tu, PMJ, tuan-puan dah nampak dah sebenarnya email ni dah terlalu dah. Tuan scroll balik dekat email tuan-puan. Sebenarnya Puan Zuraida telah pun email tata cara print analisa core kepada jabatan, iaitu pada 15 Ogos 2022 pada jam 4.57. So tuan-puan boleh semak balik kat email tuan-puan bagaimana nak cetak ni. Dan mohon untuk menyusun laporan lah mengikut turutan. 5 ni lah, cetak analisa core baru, lepas tu pamer graf core CLO, pamer graf PLO SDSA, pamer PLO ni CLO PLO GSA core baru, pamer jurah core baru. Okey, yang ini yang 4 dah, 5. Dan kalau nak lebih selesa lah tuan-puan, kalau tuan-puan print tu mendata lah, kalau melintang lah. Tapi yang mudah lah, kalau boleh kecilkan sikit font dia size tu kan, kita boleh nampak. So kalau kita nak melihat tu pun senang lah, dia tak ada lah pusing-pusing kita punya file tu. So kalau sekata aja macam tu. Okay? Ketika kita print lah 5 file ni. So ini tadilah pensyarah khusus yang kita buat ni. Dan tarikh ni betul ke? 12/8 hingga inilah tarikh yang kita perlu buat lah untuk sesi yang sebelum ni, bermula daripada 12/4 hingga 18/8. Ini take note lah. Saya pun nak kena take note ni kan. 12/8 hingga 18 hari bulan 8. So hari ni adalah 16 hari bulan, kita dah boleh cetak lah. Okey, 5 ni kita dah boleh cetak menggunakan tarikh-tarikh ni lah. Okey, menggunakan tarikh-tarikh ni.
Okey, target tu kita dah dapat dah daripada awal minit mesyuarat pertama. Kita boleh nyatakanlah terus kat sini. Okey. Dan untuk penjara khusus lah. Untuk penjara khusus, kita ada satu item iaitu cetak analisa core untuk semua program cohort. Hanya penjara khusus sajalah yang buat. Dan kita macam saya kata tadi, kat file belakang ada dua lah. Satu, file analisa core pensyarah khusus dan satu lagi analisa core untuk pensyarah khusus. Dan ini pensyarah khusus berkaitan dengan maklumat reflection lah, yang tadi kita cerita pasal reflection. Ini keseluruhannya lah, butiran-butiran penting lah berkaitan tarikh, target, reflection kita, capaian dan cadangan. Dan ini boleh cetak lah kalau core khusus setiap ni ada semua untuk nama-nama pensyarah lah. Kita boleh tengok dekat Pamir dan cetak core ikut khusus. Ini dekat menu iExam. Dan ini yang saya tunjuklah tadi minit mesyuarat awal semester. Macam Cik Anis ni contohnya, Information Security Management. Hanya dia lah, dia seorang mengajar masa tu. Dia lah pensyarah khusus, so saya lah bersama dengan dia lah. Okay. Ini yang saya kata tadi. Dokumen lain borang CQI kita boleh dapat dekat di format laporan CQI Core. Okay. Dan kalau kita tengok butiran ni, kita adalah pencapaian sebelum dan selepas sesi sebelum dan selepas sesi sebut. Dan jika CLO1 tidak mencapai 5%, apa yang perlu dilaksanakan, penambahbaikan pencapaian kita, catatan berdasarkan pencapaian, dan langkah penambahbaikan sesi yang akan datang lah. Sesi yang akan datang ni maksudnya yang baru ni lah. Macam sesi di Jun tu, contoh macam kita lah, sesi 1, sesi 2, kemudian sesi 1 balik untuk 2022-2023. So boleh dapatkan lah di dokumen kualiti JTMK, format laporan COR Core. Dekat, macam saya kata tadi, dekat WhatsApp group, kita ada nyatakan dekat komen kat atas tu, boleh tuan-puan tengok lah kalau terlupa ke. Kalau nak tengok, boleh lah dekat JTMK tu, boleh ada link dia. Okay. Dan ini dadu lah Q&A. Kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan terutama saya tengok berkenaan reflection lah. Kalau tengok reflection, macam cadangan atau untuk baiki PLO bawah 50% ni, cadangan PLO ni dia tak semestinya pada pandangan saya lah dia tidak semestinya kita perlu menambah banyak latih topi ke atau apa ke. Saya tertarik lah dengan kenyataan tu. Mungkin kita perlu pergi mana-mana lautan ataupun nak dapat base yang betul-betul berkesesuaian dengan subjek yang tuan-puan ajar kan. Itu pun adalah satu cadangan-cadangan lah yang kita boleh letak dalam reflection. Okey, selain daripada itu saya rasa tak ada masalah. Dan apa yang penting ni lah berkaitan dan tindakan pensyarah lah tuan-puan. So dalam masa tarikh yang ditetapkan iaitu 12/8 hingga 18/8 lah. Dan ini yang untuk semester 2 lah. Dan jangan lupa untuk semester 1 2021-2022 kita pun dah start kutip lah. Okey, dah start kutip. Dan untuk kesedaran lah pada saya dan juga rakan-rakan lain, sebenarnya untuk MQA, semalam saya baru lihat bahawa sebenarnya tempoh untuk renew balik MQA kita pada tahun, kalau di IP sebenarnya pada bulan 11 ni lah 2022, dah 5 tahun dah sebenarnya. Dan kalau di AS pada bulan 1 2023. Maksudnya sebenarnya semester ni semester yang agak mencabar lah sebenarnya. Untuk file-file apa semua kita perlu buat dengan baik lah. Okay. So untuk persiapan kita lah pada MQA yang akan datang. Sebab kita dah habis lah tempoh 5 tahun ni. Saya tengok set tu dah habis dah. So bermula daripada sekarang dan saya mengingatkan diri saya jugalah untuk pastikan perkara-perkara ni dapat diselesaikan dengan baik lah. Okay. So setakat itu saja. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan daripada rakan-rakan yang lain? Ya? Siapa di talian? Ada dengar kan? Ada apa soalan?
Okey. Alhamdulillah tak ada apa-apa soalan. Semua cemerlang. Saya harap dengan penerangan ringkas tadilah dapatlah tuan-puan sebenarnya ini hanya untuk ingat kembalilah. Saya rasa benda ni dah rutin dah pada kita kan. So saya rasa itu sajalah. Ada apa-apa soalan ke? Razik, ada apa-apa soalan? Tak ada. Hanis? Okey, saya rasa kalau tak ada apa masalah, so saya ingatkan diri saya dan juga rakan-rakan lain lah berkaitan dengan tindakan kita lah. Tindakan kita iaitu yang perkara ni lah, tindakan pesyarah dan juga tarikh, penempatan untuk penetapan tarikh lah yang tadi. Okey, terima kasih semua. Saya ucapkan di atas meluangkan masa tuan-puan pada petang ini. Yang baiknya datang daripada Allah SWT, yang buruknya datang daripada saya lah. Jadi jika ada salah silap, saya akan perbaikilah di semasa-masa, dan jika ada permasalahan lain, tuan-puan bolehlah ke bilik KP lah, ke bilik KP, dan kita menerima semua cadangan dan aduan lah yang diberikan oleh tuan-puan semua. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dan jangan lupa link kehadiran dan juga maklum balas. Link kehadiran dan juga maklum balas. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat petang.